Okey. Okey, jadi soalan yang pertama, rajah 6.8 menunjukkan lintasan cahaya yang merambat dari udara ke prisma ya. Dia kata tentukan sudut biasan sinar cahaya dalam prisma. So indeks biasan prisma ialah 1.5. Okey. Jadi kita nak tentukan indeks biasan dia lah ya. Okay, kita ada nilai indeks biasan dia 1.5 ya. Okey. Jadi dia kamu tentukan sudut biasan dia ya. Jadi kita tengok sini dia bagi sudut 45. Okey, adakah ini sudut 7 ya? Kita tengok ya. Jadi kita gunakan ya formula ataupun rumus sin C sama dengan 1/n ya. Kita dah ada indeks biasan ya. Maka kita cari saja, masukkan nilai indeks biasan n ni. And then sin ni kita bawa ke kanan, dia jadi sin -1. Kalau kalkulator kamu tekan shift lah. Shift sin and then nilai yang nak kira ni lah 1/1.5 ya. So kamu dapatlah C dia 42 ya. Okey, macam mana kita boleh tahu ya sudut biasan tu ya, tentukan sudut biasan sinar cahaya. Tapi di sini nak tentukan sudut biasan sinar cahaya kan. Okey. Betul lah kelas ya. Sudut biasan ni dia duduk di dalam ni ya, dalam prisma ni ya. Jadi kita tengok sudut di sini 45 darjah ya. Jadi kita gunakan rumus yang melibatkan pantulan dalam penuh, iaitu sudut genting. Kita guna sin C sama dengan 1/n lah. Maka kita akan dapat C dia ya, yang dalam ni, sudut dalam ni adalah 42 darjah Celsius. Dia tanya adakah sinar cahaya itu akan mengambil pantulan dalam penuh pada sisi prisma AB. Jawapan dia ialah dia berlaku pantulan dalam penuh kerana sudut 7 lebih besar, sudut 7 kurang daripada sin C. Saya dah silap dah ni. Sudut 7 lebih besar daripada sudut genting ya. Cikgu betulkan kejap. Mana cikgu ni? Okey. Ni salah, kita ambil jawapan yang betul. Kecil tu dah ya. Sorry. Kita masukkan simbol lebih besar. Okey. Nanti. Okey. Jadi sebenarnya dia berlaku pantulan dalam penuh kerana sudut 7 dia lebih besar daripada sudut genting ya. Kita tengok balik. Itu sudut dia. Okey, dia berlaku pantulan dalam penuh ya kelas. Sebab sudut 7 ni 45 ya, sudut genting dia 42. Jadi ini dah lebih besar pada C, maka berlakulah pantulan dalam penuh ya. Sebab syarat nak berlaku pantulan dalam penuh ada dua. Satu, dia merambat daripada kawasan tumpat ke kurang tumpat. Dan satu lagi, I lebih besar pada C. Sebab tu kita ambil sudut biasa ni yang bahagian dalam ya. Okay, ni soalan yang pertama lah ya. Okay, soalan kedua, rajah 6.29 menunjukkan gentian optik yang terdiri pada teras dalam yang mempunyai indeks biasan tinggi. Dilapisi dengan bahan indeks biasan rendah. Tentukan sudut genting gentian optik ini ya. Jadi yang ni daripada luar lah, daripada luar dia masuk dalam. So kita tahu gentian optik ni bahagian dalam dia mestilah medium yang berketumpatan tinggi. Okay, di bahagian luar ni adalah medium yang berketumpatan rendah. Sebab kita nak dia berlaku pantulan dalam penuh ya. Di bahagian dalam, jadi dalam ni mesti ketumpatan tinggi ya. Nampak sini lah, N luar 1.4, N dalam iaitu teras 1.8 ya. Dan yang ni sangat halus sebenarnya, cuma kita besarkan gentian optik tu ya. Gentian optik tu dia banyak halus dalam satu dia punya katalah dia punya pembalut tu ya. Dia punya debat tu dalam dia ada banyak berjuta ya, sebab dia sangat halus.
Okey, dalam yang halus ni kita ambil satu dan kita besarkan. Tentukan sudut genting dia, tak ada masalah. Kita kira macam tadilah, sin C sama dengan 1 per N sebab kita dah ada indeks biasan. Kita masukkan indeks biasan dalam ni, 1.8. So kita akan dapat sudut genting dia 33.75. Itu nilai dia lah. Apa kelebihan saiz genting optik yang sangat halus? Sebab mudah berlaku pantulan dalam penuh. Cepat berlaku ya. Yang kedua, bila dah besar, bila dia kecil, jadi dia boleh dimuatkan banyak dalam satu bekas dia. Ya. So banyak gentian boleh dimuatkan dalam satu teras gentian optik. Itu kelebihan dia lah. Ya. Okey, ni soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Okey, kita tengok yang ni lah cikgu suruh kamu cari. Ya. Kamu suruh cari nilai-nilai yang sepatutnya kita boleh isilah untuk dapatkan rumus N sama dengan 1 per sin C. Ya. Jadi boleh tengok berdasarkan gambar rajah. Ya. Laser ni sebab kita nak ambil media tumpat, kekurangan tumpat, so kita mula daripada kaca lah, kita tak ambil daripada udara ya. So laser ni dihala terus ke kaca and then kita nampak tiba-tiba dia keluar 90 darjah. Dia tidak terbias dan dia tidak terpantul ya. Okey, ini perambatan sinar cahaya daripada kaca ke udara dengan sudut tujuh I sama dengan sudut genting ya. I sama sudut genting sebab apa? R ni dah 90 darjah. Sudut genting kita boleh tahu dia sama dengan sudut 7 bila pembiasan dia tidak terbias, baliknya dia bernilai 90 darjah. Sinar ni berada di antara medium kaca dan udara. Jadi nombor 3, hukum Snell bagi perambatan sinar cahaya dari kaca ke udara ialah N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Iaitu N1 indeks biasan kat mana? Indeks biasan medium 1, N2 indeks biasan medium 2. Theta 1 sudut 7 yang ni dalam medium 1, theta 2 sudut biasan dalam medium 2. So nilai theta 1 sama dengan C, maka theta 2 sama dengan apa? Theta 2 sama dengan 90 darjah lah yang ni. I sama dengan C ya ni. Sudut 7 sama dengan sudut genting. Sebab tu dia kata theta 1 sama C1. Okey, theta 2 90 darjah ni lah kelas yang atas ni. Sudut pembiasan dia ya. Okey, indeks biasan bagi N2 ialah 1. N1 ni di udara ya. Dengan itu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Maka daripada persamaan yang kamu dah belajar, yang ni kita cikgu tulis balik, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. So N1 sin theta 1 sama dengan 1 kali 1 sebab nilai indeks biasan tu 1. So dia dapat N1 sin theta 1 sama dengan 1. So kita masukkan dalam persamaan dia, N1 sama dengan 1 per sin theta 1. Theta 1 ni adalah C, maka 1 per sin C. Dan oleh itu theta 1 itu adalah C, sudut genting. Theta 1 kat mana ni lah kelas? Kat bahagian bawah ni lah, sudut yang mula-mula. Maka dapatlah persamaan yang ni lah ya. N1 sama dengan 1 per sin C. Ni ya, cikgu dah besarkan kalau kecil sini tak muat ya. Dapatlah 1 per sin C. Ya. Jadi inilah aktiviti yang semalam yang sepatutnya kamu isikan dengan apa yang konsep cikgu terangkan lah. So medium-medium ni ambil pada gambar sebenarnya ya. Jadi nak ceritakan bagaimana rumus ni kita boleh dapat iaitu nilai indeks biasan dalam pantulan dalam penuh. Dia melibatkan hubungan sudut genting iaitu N sama dengan 1 per sin C. Ya. Ini sebenarnya dah habis dah untuk latihan ni. Pantulan dalam penuh. Ya. Jadi kamu dah belajar dengan cikgu semalam. So ni aktiviti dia bagaimana dia sudut-sudut yang terhasil tu. Ya. Bagaimana daripada sudut 7 dia terbias. Ya. Dia menjadi normal yang ni semalam cikgu terang semalam. Ya. Okay. And then sinar biasan dia lebih cerah. Dia ada pantulan juga. Pantulan tu lemah kelas. Bila sudut 7 tu kecil, ya, tak sampai sudut genting dia lagi, dia akan terbias. Seperti inilah. Okay, sudut 7 yang sudut biasan tu bergadar terus. Ya. Okay, gambar kedua ni. Yang ni kita nak dapat sudut genting. Ya. Apabila kita besarkan lagi sudut, kita akan dapati dia berada di border. Ya, dia tidak terbias, tidak terpantul. Ini pantulan lemah kelas. Ada sedikit pantulan lemah ya. Jadi kamu buat eksperimen kamu nampak. So di sini I sama dengan C apabila R 90 darjah.
Okey, gambar yang ketiga pula, ni yang kedua punya penerangan ya. So yang ketiga ya, I sama dengan berlaku pantulan penuh ya. Iaitu I sama dengan R ya, apabila I lebih besar pada sudut genting. Sudut tuju lebih besar pada sudut genting. Okay, ada dua syarat nak berlaku pantulan penuh. Pertama, dia mestilah merambat daripada kawasan tumpat ke kurang tumpat. Sebab tu sinar cahaya kita direct terus masuk ke kaca ataupun air ya, median tumpat lah. Lepas tu maknanya dia mesti merambat daripada tumpat ke kurang tumpat. Okey, yang kedua, sudut tuju dia mestilah lebih besar daripada sudut genting. Barulah dapat pantulan dalam penuh. Jadi yang ni pantulan dalam penuh yang cantik lah. Betul-betul full dia pantulan dalam penuh. Kalau gambar rajah sebelum ni dia ada sedikit pantulan tapi yang pantulan yang lemah. Sebab tu nama yang ni pantulan dalam penuh yang kamu belajar ni. Ya. Dia tak macam pantulan biasa oleh cermin, dia tidak sebaik pantulan dalam penuh. Ya. Okey, so ni aktiviti yang semalam kita dah tengok dah. So seterusnya, okey, eksperimen lah. Ya, dia eksperimen, dia akan dapat nilai beberapa nilai. Ya. Ini dia buatlah I lebih kurang pada C, terbias. Okey, I kurang pada C, terbias. I sama dengan C, sudut genting. I lebih besar pada C, pantulan dalam penuh. Okey. Ini kamu tengoklah nota dia. Sudut genting, hubungan antara sudut genting. Ini kita nak dapat dia punya formula. Okey. Dapat formula semacam dah terang yang ni. Ya. Okey, kita mula pada data satu pun contoh kelas kan? Bukan latihan kan? Betul ke? Okey, so dia bagi contoh latihan satu. Nak cari sudut genting gunakan N sama 1 per sin C. Okey, masuk saja. Okey, nombor 2, lukis ke arah sinar XYZ ya, dah labelkan ya. Sudut genting dia 42. Okey, sudut genting dia 42 maknanya nilai sudut sebelum 42 semua terbias lah kelas. Okey. So kalau dia 30, yang hijau ni dia terbias. Okey, start 42. 42 sudut genting kan? Maka dia duduk sini. R 90 darjah. Okey, sekarang ni sudut yang ketiga ni 60. Lebih besar pada sudut genting, maka dia terpantul. Jadi ni soalan objektif suka tanya ni kelas ya. Macam mana kita nak tahu sudut-sudut ni kelas, sudut-sudut ni cikgu ya. Okey, tengok pantulan dia punya sudut tuju tu berapa sudut dia dan berapa sudut genting dia. Okey, jadi sudut genting ni 42. So yang pertama ni 30. So I kurang pada C, nampak ni I kurang pada C, dia terbias kelas. Dia akan terbias lah, hijau ni nampak dia terbias. Okey, bila I sama 42, itu sudut genting. I sama dengan C, R dia 90 darjah. Okey. Yang tadi R dia besar lah sebab ni garis normal. Kalau kita tengok sudut dia lebih pada 30 lah yang hijau ni ya. Okey, merah ni dia akan dapat 90 darjah sebab dia sebab 42 adalah sudut genting dia, maka dia tidak terbias, dia tidak terpantul yang merah ni. Dan yang coklat ni apabila I yang ni ya, I lebih besar pada C, dia terpantul lah sebab dia dah 60. Okey. So bila terpantul I dengan R ni sama besar. So kena faham ya, I, R, C. Ya. Kalau yang kecil ni, kalau tak tahu gambar tepi ni, I kurang pada C. Jadi I tu sudut tuju, C tu sudut genting, R dia sudut biasan. Okey, kalau I sama dengan C, ya, I tu sudut tuju, C tu sudut genting dia. R dia tidak terbias, tidak terpantul. Ya, okey. Kalau I lebih besar pada C, I dia sudut tuju, C sudut genting, R tu pula pantulan. So be careful kat situ ya. Sebab pantulan dengan pembiasan dia punya simbol R tu sama, R kecil ya. Okey, so itu soalan nombor 2 lah. Cikgu terang soalan nombor 2 ya. Ini tanya ni ya, tak baca kalau faham memang boleh jawab lah. Okey, ini jangkakan apa berlaku pada sinar tuju. Sokongkan jawapan anda. Soalan nombor 3 jangkaan ni. Jangkakan apa yang berlaku pada sinar tuju, sokong jawapan anda dengan pengiraan. Okey, dia bagi sudut tuju 55, so dia akan terpantul. Macam mana tahu terpantul? Kita kira sudut genting di kelas. N sama dengan 1 per sin C, so kita kira C 50 darjah. Sudut tuju dia 55, confirm lah dia terpantul.
Ni dia bagi terpantul ni. Ya, jawapan cikgu ni lah ya. Ni contoh pengiraan ya. Cikgu terang balik. Okey, yang ni dia bagi rajah. Cikgu terang sebab cikgu takut akan tak faham dia punya pengiraan ya. Okey, dia bagi sudut 45 ya. Okey, indeks biasa ni 1.51. Cari sudut genting dulu sebab kita nak tahu dia terbias ke ataupun dia terpantau ke ataupun dia duduk di border ya. Okey, sin C sama 1.1 bagi 1.51, so C dapat 42. Sudut dia 45, confirm lah pantulan dalam penuh. Nampak dia ke bawah ya. Ni dia dah lukis lah sinar P ni nampak. Direct pada 45 kena lukis garis normal 90 darjah ni kelas daripada medium. Dan kamu akan lukis pantulan dia lah. Okay, itu contoh nombor 4. Okay, Allahuakbar, laju pula. Contoh nombor 5 tadi. Ini contoh nombor 5. Rajah menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara prisma kaca. Berapakah sudut genting? Okay. Okey. Kalau kita tengok kita tahu gambar kamu macam mana dia bagi sudut 50, kita lukis garis sinar dia. Okey, bila kita nampak R dia ni kelas, dia tidak terbias tapi dia duduk di border. R dia 90, border dia maksudnya antara prisma dengan udara. Dia duduk betul-betul dekat perbahagian adalah antara kaca dengan prisma tu kaca dengan udara. Maka R dia 90 darjah. Jadi dah confirm lah sudut genting dia adalah 50. Sebab I sama dengan C apabila R 90 darjah. Ini maksud soalan nombor 5 lah. Ya. Okey, 5. Yang ni cikgu dah terang dah semalam. Contoh logam maya, pelangi, baca balik lah ya. Okey. Okey, periskop. Ini dah cerita juga. Okey, ini ini yang binokular. Ini nota binokular ni teropong ya. Pada setiap teropong tu ada 2 untuk mata kita. Okay, setiap mata tempat mata kita tu ya. Jadi dekat setiap mata kita tu dia ada 2 prisma kelas. So prisma ni kita lukis dia punya, dia suruh kamu lukis lah dia punya sinar cahaya ya. Dan prisma tu dia akan buat bentuk dia, kedudukan dia ya, macam ni, saling bertentangan macam ni. Supaya berlaku pantulan dalam penuh masuk ke mata kita. Daripada objek kat luar, K, dia terpantul, dia akan masuk 45 degree, 45 darjah. 45 degree kat sini lah, dekat border ni, masuk sini 90 lah ya. Masuk RQ ni 90. Bila dia kena sempadan ni 45 darjah. Dan dia terpantul, sempadan ni 45 darjah, dia terpantul masuk mata kita. Tu macam tu. So kalau disuruh lukis, inilah bentuk gambar rajah, sinar, prisma dalam teropong. Tak payah lukis teropong dan tak payah lukis dua-dua. Sebab teropong tu ada tempat mata kita melihat. Okay. Selain pada kantar kat depan tu, kantar kita tak kaji kat sini. Selepas kantar tu dia ada 2 prisma macam ni kelas. Lukisan prisma ni lah yang nak kamu lukiskan sebenarnya ya. Dan lukis garis sinar sebaiknya 2. Macam ni lah, ada K dan ada L. Dia masuk tu 90 degree ya, dekat sempadan pertama ni. Bila dia kena sempadan yang serong ni, dia 45 degree, 45 darjah. Okay, ciri dia maya tegak sama saiz yang kita nampak pada binokular ni ya. Ni mata kita kat sini lah. Allah, kenapa lah laju sangat. Okay, ini binokular. Okay. Ni pun sama kelas, cuma yang ni dia macam 3D sikit lah, agak susah nak lukis. Sama je konsep dia, biasanya kita akan lukis dalam kedudukan macam ni. Ni lebih senang untuk lukis. Binokular yang ni diterima, tapi yang memang yang ni lah lebih senang lah. Okay, kita nampak pandangan atas kot, pandangan atas. Jangan, binokular ni boleh, bahagian pandangan ni boleh, ni 3D ya. 3D ni susah sikit nak lukis, ni pun sama lah. Berlaku pantulan dan perlu nampak daripada objek masuk ke sini 90 degree, kena sepadan 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah, baru masuk ke mata kita. Kita nampak dia maya tegak sama saiz ya. Okey, jadi kalau lukisan kalau disuruh lukis, inilah lukisan yang mudah yang kamu boleh lukis untuk binokular ni. Ni cikgu masa ni masukkan ni
prisma ataupun prisma kaca yang ada dalam setiap side yang tempat kita nak pandang tu. Depan ni kan tak objektif lah kelas, belakang ni kan tak mata. Dalam dia ada prisma. Yang ni nanti kita belajar dalam pelataran optik ya. Okey, jadi tak perlu lukis yang ni, susah lukis gambar atas ya. Kelebihan menggunakan periskop, email lebih cerah sebab semua sinar cahaya dipantulkan. Email lebih jelas sebab tiada email berganda dibentuk di atas cermin periskop. Tiba-tiba tanya periskop pula. Oh, ini adalah periskop. Tapi cikgu tak silap cikgu, binokula pun sama. Ini juga bentuk dia. Sorry kelas. Ini adalah gambar untuk periskop. Dalam periskop. Okay. Tiba-tiba tengok bawah ni ya. Okay, dalam binokula bentuk dia macam ni. Tapi sebenarnya macam atas juga. Okay. Sama macam periskop juga ya. Ni binokula, sorry. Ni betul gambar binokula. Ini periskop. Ni sorry ya, tadi cikgu dah tersilap. Okey. Ini untuk periskop glass. Periskop, dia punya gambar rajah ya. Kan dia lukis bentuk L kat luar ni kan. So ini dia punya kedudukan prisma tu ya. Okey, binokula kalau yang macam ni betul dia punya lukisan. Cuma yang ni 3D. Okey, yang ni yang mudah. Yang ni cikgu masukkan. Yang ni. Yang ni kedudukan untuk kita lukis prisma, dia punya garisan sinar dalam binokula. Okey, ini senang dia masuk 90, terpantul 45, terpantul lagi 45, terpantul lagi, terpantul berkali terpantul ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali baru masuk ke mata kita. Okey. Okey, semua dalam ni 45. Mana nak buat 45 cikgu? Kamu kena buat garis sinar ni. Garis sinar ni. Garis sinar ni. Garis sinar kan 90 darjah dengan medium ni. Ni pun garis sinar, ni pun garis sinar. Cuma dia mula-mula masuk tu 90 degree, 90 darjah. Tu garisan pertama biru, garisan dua merah lah, samalah. 5 kali terpantul. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okey, seterusnya gentian optik. Okey, kemudian untuk komunikasi perubatan, nama bahan dia kaca, tempatan dalam dia lebih besar pada luar, teras dia Q kan. Indeks biasan dia dalam lebih tinggi. Mengapa sinar cahaya mengalami pantulan penuh ketika memasuki dinding kaca? Sebab tuju lebih besar bentuk genting. Yang ni lintasan dia kamu lukis lah ya. Dia terpantul dan seeloknya lukis garis normal ni ya. Kelebihan gentian optik lebih nipis dan ringan, lebih banyak maklumat boleh dihantar pada satu masa, sedikit keringan tangga walaupun jauh, isyarat selamat dan bebas pada gangguan elektrik, boleh bawa data untuk komputer dan rancangan. Dia lebih cekak lah ya. Dari segi penghantaran tenaga. Okey, baru start soalan. Dan antara berikut yang manakah menunjukkan pantulan dalam penuh. Ya. Okey, pantulan dalam penuh dah tentulah. Okey, ini salah kelas sebab ini plane mirror. Plane mirror ni cermin. Salah ya. Dia berlaku pada permukaan. Pantulan dalam penuh dia mesti masuk ke dalam medium tu. Dia kalau dia tak sampai, kalau sudut genting dia kecil, sudut genting dia besar ya, mana sudut kecil dia tak berlaku lagi lah, dia berlaku pembiasan dulu ya. Tapi biasanya kita akan bagi sudut yang lebih besar daripada sudut genting lah sebab kita nak berlaku pantulan dalam penuh ya. Jadi yang ni salah sebab di luar cermin, yang ni terbias salah, yang ni lah kelas ya C. Walaupun jawapan di sini tapi kita tengok balik apa yang dia tulis. Ini pun pembiasan ya. Okey, rajah menunjukkan sinar cahaya XO mengalami pantulan dalam penuh bila cahaya merambat daripada kaca ke udara. Manakah pernyataan benar mengenai pantulan dalam penuh? Okey, theta lebih besar daripada sudut genting kaca. Okey, dia dah berlaku pantulan dalam penuh, betul lah. Ya, I lebih besar daripada C. Allahuakbar, saya tulis. Okey, kita buat balik. Alright. Laju cahaya dalam kaca lebih tinggi daripada udara. Tidak, sebab laju kaca tinggi pada udara. Indeks biasan kaca lebih besar pada udara. Laju cahaya dalam kaca lebih tinggi pada udara. Udara lebih tinggi. Kaca ni sebab dia lebih tumpat. Ni soalan lelaki ni. Indeks biasan kaca lebih besar pada udara. Betul lah sebab kaca lebih tumpat. Ni betul. So jawapan dia ialah C. Jawapan memang dah ada lah. Cuma cikgu terangkan balik ya. Okey, ada nak tanya ke setakat ni?
Tak ada. Dia. Ya. Okey, 3, rajah menunjukkan sinar cahaya P ditujukan ke arah blok kaca. Sudut genting kaca ialah 42. Arah manakah cahaya bergerak daripada titik Q? Ya, sudut genting 42. Dia masuk 42. Nah, tentulah I sama dengan C. Ya, apa berlaku pada R ialah 90 darjah. Nak kata, ya, sudut tuju sama sudut genting bila sudut biasan dia ialah 90 darjah. So, C lah jawapan dia. Dia tidak terbias, dia tidak terpantul. Kalau kurang daripada ni, dia akan terbias A atau B ni lah. Tapi biasa B lah sebab ini mendekati normal ya. Okey, kalau dia lebih pada C, dia terpantul seperti D. Ingatlah soalan suka tanya tu, macam-macam bentuk soalan. Dia menunjukkan keratan atas skala bergantian, manakah perbandingan yang betul? Ketumpatan dalam mesti lebih besar daripada yang luar. So, dalam apa? Q. Q lebih besar pada P. Betul lah A ya. So, A jawapan dia. Okey, rajah menunjukkan ya sinar cahaya merambat berkaca ke udara pada sudut yang berbeza. Manakah sudut genting? Okey, sudut genting berlaku apabila I sama dengan C apabila R 90 darjah. Ya. Dia kata R. Ini tentu salah lah kelas sebab tak nampak ya. Okay, ni kita nampak ada R, lepas tu sini ada 90 darjah. Ya, so R lah depan dia ya. Sebab kenapa R ya, walaupun dia terpantul tapi sebab sini ada 90 darjah ni. Dia 90 darjah. So yang ni I dia adalah R, ya, adalah juga C. Rajah menunjukkan sinar cahaya yang mengenai blok kaca semi bulatan pada sudut genting theta. Okey, jadi sudut genting ni theta tu sudut genting. Kita tak jugalah soalan ni, gambar je lah ya. So I sama dengan C kerana R 90 darjah. So betul jawapan A. Ini 90 darjah. Okey, 7. Sudut genting bagi cecair berwarna ialah 48. Rajah manakah menunjukkan pantulan dalam penuh? Okey. So 7 ialah 48. Okey, sudut 46 berlaku pantulan kurang pada dia mesti lebih besar daripada sudut genting. So 46 salah, 46 salah, 50 okey, sama ada 50 atas ni ataupun 50 bawah. Okey, dia berlaku kat mana? Kawasan tumpat ke kurang tumpat? Tu dia trik kat sini. Air ke cecair berwarna? Ya. Air pada udara ke cecair berwarna? Ya. Air sebenarnya bahasa Inggeris. Sudah tentu cecair berwarna lah, dia mesti kawasan tumpat. Ni so B pun salah. Dia kenapa D? Sebab dia berlaku dalam cecair berwarna. Cecair berwarna lebih tumpat daripada udara. Dia syarat nak berlaku pantulan dalam penuh, mestilah dalam medium yang lebih tumpat. Ya? Sebab tu dia merambat pada medium tumpat ke kurang tumpat. Asalnya dia terbias ke kurang tumpat, ke kawasan kurang tumpat. Tapi bila dah lebih pada sudut genting, dia terpantul balik dalam kawasan tumpat. So jawapan dia ialah D. Rajah menunjukkan lintasan cahaya daripada P ke O. Okey, sudut genting ialah 48, jika theta ialah 48, di manakah lintasan cahaya betul selepas melalui titik O? Kalau dah theta 48, dah tentu dia adalah S, ya, OS, sebab ini adalah 90 darjah. Okey, sudut tuju, cikgu kata lain ni, I sama dengan R, I sama dengan C apabila R 90 darjah. Baik. Okey, darjah 19 menunjukkan sinar cahaya merambat dalam blok kaca lutsinar semi. Apakah indeks biasa blok kaca lutsinar? Ya. So inilah, gunakan N sama dengan 1 per sin C. Kita ada sudut tuju 37. Ya. So kita masukkan nilai, kita dapatlah 1.66. Okey. Kenapa kita ambil 37? Sebab I Okey, sebab nilai sudut tuju ni adalah sama dengan nilai sudut genting. Ya. Maka N sama 1 per sin C, masuk sajalah sudut tu. Ya. Okey. Ni sebab dia sebenarnya R 90 darjah ni. Okay, manakah instrumen yang menggunakan pantulan dalam penuh? Mikroskop, kanta saja. Kanta besar, kanta, teleskop pun kanta. Okay, binocular prisma dia ada kanta, tapi dalam dia ada prisma yang menggunakan konsep pantulan dalam penuh. So C ya. Seterusnya soalan
menunjuk rajah 3.1 menunjukkan sinar cahaya ditujukan bersenja ke permukaan PQ. Prisma kaca PQR, indeks biasan dia ialah 1.5. Cari sudut tuju pada permukaan PR. Okey, yang ni dia masuk 90 darjah. Okey, jadi bila dia kena sini sebenarnya sudut ni 90 darjah ya. Macam mana kita tahu? Kita kena buat garisan normal lah. Allah. Ni garisan normal dia ya. So ini sudut 45 darjah ya. Itu kan sudut genting prisma, kita gunakan sama 1 sin C, kita ada indeks biasan, maka dapatlah sudut genting dia 42. Apa berlaku pada sinar cahaya selepas kena permukaan PR, sudut genting dia 42, sudut tuju dia 45, maka berlakulah pantulan dalam penuh. Okey, macam manakah pantulan dalam penuh nak berlaku? Kita kata ada dua syarat. Pertama, cahaya merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat, iaitu daripada kaca ke udara. Dan yang kedua syarat dia I lebih besar daripada C. Satu lagi prisma kaca yang sama X, Y, Z disusun seperti rajah 82. Dua sinar selai K dan L ditujukan berselanjang ke atas permukaan PQ. Okey. Lukiskan lintasan dia. Ini dalam periskop. So lukis sajalah kelas. Ini macam nota tadi lah. Dia terpantul ya. 1, 2, 3. Dia masuk 90 darjah. Dia terpantul dalam sudut 45 darjah ya. Ni 45 darjah ni. Semua 45 darjah. Bila kita lukis dia punya garis normal. Okay. Okay, nama yang digunakan untuk susunan prisma di atas itu adalah periskop. Okay, yang ni dalam kapal selam, nama alat optik dia juga periskop. Okay. Disuruh lukis satu lagi prisma. Okay, prisma ni dia mesti bertentangan seperti nota kamu ya. Okay, atas ni macam ni. Yang satu lagi dia bertentangan sisi dia lah. Barulah dapat masuk ke mata kita. And then dia suka lukis dan lorekkan prisma yang kedua. Ni dah lorek dah lah. Okay. Macam mana kita nak tahu ya. Bila kita lukis ni kelas, dia kena sini. Okay, ni 90 darjah masuk. Sini 45. Tambah sini. Okay, 45 darjah. Masuk ke mata kita. Okay, macam itulah. Sebab tu kita tahu kedudukan prisma ni macam ni. Dia bertentangan dengan yang atas ni secara sisi ya. Dari sisi dan atas bawah juga. Terangkan mengapa prisma dalam alat optik P diletakkan seperti dilukis supaya pantulan dalam penuh boleh berlaku. Okey, seterusnya lukiskan lintasan. Cikgu dah lukis tadi. Ni dilukis dah ya. Dan tekan imej dia, maya, tegak dan sama saiz. Dan seterusnya dia nak indeks biasan. Kita gunakan N sama dengan 1 sin C. Kita masukkan nilai C. Kita masukkan nilai indeks biasan. Kita dapatlah C tu ya. 41.14. Okay. Masukkan 1.52 lah ya pada N ya. Seterusnya, dia ada dua prisma, rajah 1, rajah 2. Okey, apakah yang dimasukkan dengan sudut genting? Iaitu sudut tuju yang sama dengan sudut genting apabila sudut biasa ialah 90 darjah. Itulah maksud sudut genting. Ya. Sudut tuju apabila sudut biasa ialah 90 darjah. Ini maknanya juga pandailah. Sudut tuju apabila sudut tuju dipantulkan sepenuhnya. Tapi yang ni cikgu tak berapa setujulah. Cikgu lebih akan buat yang ni lah. Sudut tuju apabila sudut biasa ialah 90 darjah. Okay, sudut tuju apabila sinar tuju dipantulkan sepenuhnya. Tak juga dia tak pantul lagi masa tu ya. Okey, jelaskan mengapa sinar cahaya tidak bengkok semasa masuki kedua prisma di titik A. Sinar tuju selari dengan garis normal. Di titik A. Oh, sebab dia ni, yang ni. Ni kenapa dia lurus ni. Okey, sebab yang tu selari dengan garis normal Okey, C berdasarkan rajah 1 dan rajah 2, bagaimanakah sudut tuju di titik B dijadikan sama dengan sudut genting. Bagaimanakah sudut tuju di titik B ya. Prisma B, prisma pertama bertambah, prisma kedua berkurang. Nilai sudut tuju dia. Sudut tuju P bertambah,
Ini pertama. Ini berkurang ya. Darjah 1 menunjukkan sinar cahaya itu merambat dari kaca ke udara di titik B bandingkan ketepatan kaca dengan udara dan tentu kaca lebih besar pada udara. Okay, berdasarkan darjah 5.1 dan 5.2, apakah yang berlaku pada sinar cahaya itu selepas melalui titik B? Okay, kalau 5.1 dia terbias oleh keras. Bias, dia kata terbias menjauhi garis normal, dia terbias ya. Kalau 5.2 dia berlaku yang ni, gambar sebelah dia ni pantulan dalam penuh. Manakah fenomena berlaku? Namakan fenomena yang ditunjukkan dalam 5.2? Fenomena 5.2 pantulan dalam penuh. Okey. Oh, soalan C1 tadi ya. Okey. Fahamlah. Okey, soalan 7. Soalan 4, saya 7 lah. Darjah 7 menunjukkan struktur sebuah pemantul belakang sebuah kereta yang direka oleh seorang pelajar. Pemantul itu mengandungi prisma plastik yang serupa dengan sudut 42. Yang masukkan sudut genting, sudut 7 apabila sudut biasa ialah 90 darjah. Ini kita dah bincang tadi. Biar sikit lagi. Okey. Rengkapkan sinar cahaya selepas memasuki pemantul itu. Okey, dia kenakan pemantul ni, sudut dia 30, kita lukis garis normal, dia keluar dalam keadaan menjauhi normal. Sudut R dia lebih besar pada I. Yang ni kes ni, R lebih besar. So inilah dia punya sinar tu terbengkok lah. Menjauhi normal sebab dia keluar daripada kaca ke udara ya. Apakah yang berlaku pada sinar cahaya selepas memasuki pemantul itu, berikan sebab. Okey, kalau kita tengok gambar ni, dia menjauhi, terbias menjauhi garis normal. Sebab I lebih besar, I lebih kecil daripada C. Okay, I kurang pada C kan, dia akan terbias. Dia akan melalui pembiasan ya. Okey, berdasarkan pemerhatian dalam 7B2, belajar itu berarti beberapa penguasaan perlu dibuat supaya pemantul itu dapat memantulkan lebih banyak cahaya. Okay, pengubahsumaian dia berdasarkan aspek berikut. Sudut prisma, kalau tadi sudut dia masuk dalam ni 30 ya. Jadi dia kena masukkan nilai sudut lebih besar itu 45. Sebab kenapa? Sebab kaca sudut genting dia 42. Sebab kita sudah berlaku pantulan dalam penuh ya. Sebab pantulan dalam penuh boleh berlaku lah ya. Sebab sudut genting ni 42, kita bagi sudut 45. Okey, bilangan prisma yang kita gunakan banyak supaya lebih cerah hasil dia, image dia. Okey, itu antaranya lah dia punya ciri-ciri yang dikendaki ya. Ini dalam pemantul ya. Okey, berdasarkan prisma darjah 7, hitungkan indeks biasan prisma plastik. Okey, so kita dah ada nilai sudut 42 ni dia bagi kan. Dia dah bagi ya. Sudut genting dia dah bagi 42, so kita kira lah N sama dengan 1 per sin C. Maka kita dapatlah N sama dengan 1 per sin 42 darjah. Dan kita masukkan nilai, ya, kita kira lah. Ya. Maka kita dapat indeks biasan dia 1.49 tanpa unit.